بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وبك اللهم نستعين. اللهم افتح بخير واختم بخير واجعل عواقب أمورنا إلى خير يا رب العالمين. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana memberi peluang untuk menyambung kitab Bulughi Al-Maram oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, dan kita dah sampai kitab As-Salah, kitab yang kedua, dan bab yang ketiga daripada kitab yang kedua ialah bab syurutis salah. بالأسانيد الصحيحة المتصلة إلى الإمام ابن حجر أنه قال في كتابه بلوغ المرام قال باب شروط الصلاة. قال عن علي بن طلق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة رواه الخمسة وصححه ابن حبان. Bismillahirrahmanirrahim. Bab syarat-syarat salat dari Ali bin Talq radhiyallahu anhu. Beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang dari kalian buang angin dalam salat, maka hendaknya dia keluar berwuduk dan mengulang salatnya. Diriwayatkan oleh Imam yang 5 dan disahihkan oleh Ibn Hibban. Baik. Bab yang di sini dia penting sangat sebab dia akan memberitahu dekat kita apa syarat-syarat salat. Sebelum hadis yang pertama, kita kena tahu apa maksud syarat. Kalau mengikuti makna bahasa, dia kata syarat maksudnya satu alamat. Ni kalau mengikuti al-makna al-lughawi dalam bahasa. Tapi kalau kita nak ikut ilmu al-fiqh, dia akan kata ma yalzamu min adamihi al-adam. Maksudnya kalau tidak ada benda itu, maknanya apa yang seterusnya, apa yang kita akan membina di atas dia adalah batal. Sebab benda itu yang diperlukan untuk membuatkan dia tak ada. Ya, so maknanya yang kita akan mula dengan dia kena ada dulu, kena sahkan dia dulu, baru kita akan membuat yang seterusnya. Okey, saya akan bagi satu contoh. Satu orang dia nak solat. Okey, kalau dia mula solat tanpa wudu, tanpa syarat wudu, so kita akan kata solat dia adalah batal. So dia kena membuatkan satu syarat. Okey, satu. Yang kedua, syarat-syarat itu adalah dua jenis. Okey, dua jenis. Kita ada satu jenis yang panggil dia syurutus sihhah. Syarat yang boleh bagi satu hukum adalah sah atau batal. Satu. Dan kita ada lagi satu syarat, panggil dia syurutu at-tamam. Tamam apa maksudnya? Kalau dia dah buat syarat-syarat yang asal, apa yang kalau di dalam membuatkan solat contoh, so dekat sana ada beberapa syarat. Okey, apa istilah dia, doktor? Kesempurnaan, tamam. Ya, okey. So maknanya kita diperlukan untuk meraihkan dua jenis syarat itu. Okey. So ni di sini Al-Imam Ibn Hajar dia akan sebutkan syarat-syarat as-sihhah yang dia akan sahkan solat kita. Dia kata syurutus salat. Ya. So dia mula dengan hadis yang pertama, dia tentang kalau satu orang kentut. Okey, dia nak bagi tahu kalau kentut itu dia akan batalkan solat dan wudu dua-dua. Kalau dia batalkan wudu, maksudnya dia kena pergi ambil wudu yang baru dan mula salat daripada mula-mula, bukan dia akan membina. Sebab nanti kita akan tengok ada beberapa syarat yang dia tak perlukan untuk membina salat daripada mula-mula. Mungkin dia akan sambung istinafus salat, dia boleh sambung. So tapi kalau untuk kentut ini dia akan batalkan wudu. Kalau wudu batal, maknanya salat semua akan hancurkan salat, dia akan batal. Ustaz, jadi beza antara rukun dengan syarat ialah syarat ni dia tak termasuk dalam perlakuan tersebut. Kalau rukun tu dia termasuk dalam perlakuan tersebut. Betul Ustaz? Maksudnya kalau rukun tu dia step by step. 1, 2, 3, 4, kita ada 13 rukun kan. Jadi syarat di luar daripada rukun.
Tapi tanpa syarat dia tak boleh melaksanakan solat. Betul? Ya, boleh. Ini satu beza. Dan lagi satu beza di antara syarat dan rukun. Syarat kita boleh membuatkan dia sebelum fardu atau rukun dia dah datang. Contohnya, kita diperlukan untuk ambil wuduk. Kita boleh atau dibenarkan untuk ambil wuduk sebelum waktu masuk. Tapi untuk rukun itu, tak boleh membuatkan dia sebelum waktu masuk. Ini satu benda yang sangat jelas. Ya, kalau tak boleh buat rukuk, sujud, kalau waktu tak masuk. Tapi wuduk ni boleh membuatkan dia. Ya, so maknanya semua syarat-syarat ni tak perlukan untuk masuk atau untuk satu benda, satu bahagian daripada rukun-rukun kita. Ya. Okey, hadis yang seterusnya, kalau di sini saya ada hadis di sini, tak tahu kalau dekat buku-buku yang lain tak ada, Allahu a'lam. Qala wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man asabahu qai'un aw ru'afun aw madhyun falyansarif falyatawadda thumma liyabni ala salatihi wa huwa fi dhalika la yatakallam rawahu Ibnu Majah wa dha'afahu Ahmad. Dari Aisyah beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang terkena muntah, hingus, ru'af, mimisan. Ya, ru'af. Daripada hidung. Okay. Atau mazi, maka hendaklah dia berpaling dan berwuduk, kemudian hendaklah dia meneruskan salatnya. Dan dalam hal itu tidak dia berbicara. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan dhaifkan oleh Ahmad. Ya, so dia kata wa dha'afahu Ahmad. So maknanya hadis yang di sini adalah dhaif. Kenapa dhaif? Sebab dia kata liyabni ala salatihi. Ni riwayat yang di sini dia dhaif. So kalau dia kata dia akan mula, dia ambil wuduk dan balik dan membina salat dia daripada mula-mula, tak ada masalah. Tapi kalau dia liyabni, maknanya sambung istinaf sahaja, ni dia tak boleh macam tu. So itu kenapa Al-Imam Ibn Hajar dia bawa hadis yang di sini di dalam buku ni, dia nak bagi tahu jangan amalkan hadis yang di sini. Ya. Sebab tiga benda yang di sini, muntah atau darah keluar daripada hidung atau madhi. Tiga benda ni maknanya dia dah batalkan solat dan batalkan wuduk, dua-dua. Nah. Hadis yang seterusnya, qala wa an Aisyah radhiyallahu anha 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن خزيمة. Dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi SAW bahawasanya beliau bersabda, Allah tidak menerima solat wanita yang sudah haid, yakni baligh, kecuali dengan memakai kerudung. Diriwayatkan oleh Imam yang 5 kecuali An-Nasa'i, disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Kalau di dalam terjemahan dia kata yang dia dah jadi baligh atau mukallaf. Tapi di sini dia kata salatu haidin. Haidin maksudnya dia yang baru dapat haid. Yang dia baru dapat haid maknanya dia kena tutup aurat dan solat. Okey. Kalau sebelum dia jadi baligh, sebelum dia dapat haid, boleh solat macam buka aurat, macam dia tak pakai tudung atau apa, boleh. Sebab dia belajar sahaja. Tapi apabila dia dah jadi baligh, dah jadi mukallaf, dia kena. Wallahu a'lam. Okey, hadis yang seterusnya, qala wa an Jabir radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lahu in kana ath-thawb wasi'an faltahif bihi, yani fi as-salah. ولمسلم فخالف بين طرفيه وإن كان ضيقا فاتزر به متفق عليه. ولهما من حديث أبي هريرة لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda kepadanya, apabila kain itu lebar, maka berselimutlah dengannya, yakni dalam salat. Dalam riwayat Muslim, maka hilangkanlah antara kedua hujungnya, dan jika ia sempit maka pakailah sebagai sarung. Muttafaq alaih. Dan dalam riwayat keduanya dari hadis Abu Hurairah, janganlah salah seorang dari kalian salat dengan satu helai kain sementara kain itu tidak tersampir di atas bahunya sedikit pun. Ya, kalau kain itu dia besar atau banyak atau panjang, so dia mampu untuk tutup dekat atas dan dia akan tutup dekat bawah. Tapi kalau dia pendek, mana dia akan tutup yang dekat bawah. Ya.
Tapi kalau dia panjang tak apa, dia akan ambil satu sebelah, dia tutup dekat bawah dan ambil lagi satu sebelah ke atas dan dia akan tutup dekat atas. Okay? So maknanya di sini apa kita akan faham nahi di sini. So dia kata la yusalli. Ni nahi maksudnya. So an-nahi maknanya kita tak boleh membuatkan atau tak boleh salat tanpa tutup badan kita daripada atas. Okey. Ni panggil dia nahyu tanzih, bukan nahyu tahrim. Okey. So kalau nahi tanzih maksudnya kesempurnaan. Kalau kita nak solat yang sempurna, maknanya kita akan tutup badan kita daripada atas. Tapi kalau kita tak ada atau kita macam malas apa semua, solat kita sah tapi kurang kurang pahala. Ya. So ini kalau mazhab Imam Syafi'i. Tapi kalau mazhab Imam Ahmad, satu orang dia malas untuk pergi dan tutup dekat atas, solat dia apa? Solat dia sah tapi dengan dosa. Dia berdosa. Tapi ini mazhab Imam Ahmad sahaja. Tapi al-jumhur yang Imam Syafi'i, Abu Hanifah dan Malik, dia kata kurang. Dia akan kurangkan apa? Pahala dia. Nah. Okey, hadis yang seterusnya qala wa an Ummi Salamah Naam. Soalan sikit Ustaz. Tudung dalam bahasa Arab ni khimar Ustaz, bukan hijab. Mungkin ada beza antara hijab, khimar dengan niqab. Ustaz boleh beza. Okey, di dalam bahasa Arab sekarang yang masalah dekat sekarang, orang Arab dia dah confuse di antara istilah-istilah itu. Kalau dekat zaman Rasulullah mereka pakai istilah-istilah dengan satu benda atau satu cara, tapi zaman sekarang dia beza. Kalau dekat zaman kita pakai hijab. Hijab maksudnya tutup yang kepala. Okey? Itu panggil dia hijab. Tapi dekat zaman Rasulullah, hijab maksudnya tutup muka. Ya, sekarang tapi zaman Rasulullah mereka pakai untuk hijab istilah khimar, tapi sekarang orang Arab dia pakai khimar untuk muka. Terbalikkan dia. Ya. So maknanya di sini kita boleh kata mengikuti kalau syarahan hadis yang di sini ni khimar maksudnya hijab. Okey. Tapi kalau dekat zaman sekarang khimar tak boleh tafsirkan dia atau terangkan dia dengan tutup muka, sebab tak ada dalil untuk tutup muka di dalam solat. Dan wajib di atas perempuan kalau dia nak solat dia mesti buka untuk muka dia. Kecuali kalau ada orang asing atau orang ajnabi dekat sana. Tapi kalau dia dekat rumah dia atau dekat bilik, tak ada orang nampak dia apa semua dan dia tutup, tak boleh. Salat dia batal. Ya, so dia kena buka. Ya, wallahu a'lam. Okey, hadis yang seterusnya qala an Ummi Salamah radhiyallahu anha annaha sa'alat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam atusalli al-mar'atu fi dir'in wa khimarin bighairi izar? قال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها أخرجه أبو داود وصحح الأئمة وقفه. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahawasanya beliau pernah bertanya kepada Nabi SAW, bolehkah seorang wanita salat dengan memakai jubah dan kerudung tanpa sarung? Beliau menjawab, boleh apabila jubahnya panjang hingga menutup belakang kedua telapak kakinya. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan para imam menyatakan bahawa yang benar riwayat al-mauquf. Okey, dia di sini Rasulullah dia pakai perkataan dir'. Dir' ni nama yang am untuk semua pakaian yang daripada leher sampai kaki. So, tengok apa kita namakan dia. Kalau kita nak namakan dia jubah, boleh. Ataupun kalau di dalam bahasa Arab mereka kata thawb, boleh juga. Dekat zaman Rasulullah mereka panggil dia qamis, boleh juga. So kalau jubah, kita pakai jubah, dekat zaman Rasulullah mereka faham jubah ini maksudnya apa yang kita pakai dia di atas pakaian yang biasa. Okey, itu panggil dia jubah. Dan ada dekat kalau negara Syria, negara saya, mereka panggil jubah ni di atas. Jubah yang di sini. Dia di atas. Wallahu a'lam. So tengok ni dia dah confuse di antara istilah-istilah itu, tapi alhamdulillah ni perkataan dir' dia macam am. Tapi maksudnya yang daripada sini sampai bawah. So ada lagi satu hadis yang dia kata bi khimar. Khimar maknanya untuk untuk kepala. Nah.
Hadis yang seterusnya, qala wa an Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu qala كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فأشكلت علينا القبلة فصلينا فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة فنزلت فأينما تولوا فثم وجه الله أخرجه الترمذي وضعفه. Dari Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami pernah bersama Nabi SAW di satu malam yang gelap gelita sehingga kami bingung menentukan arah kiblat. Lalu kami solat. Maka ketika matahari terbit, kami baru sedar ternyata kami solat tidak menghadap arah kiblat. Maka turunlah ayat yang bermaksud, maka kemanapun kalian menghadap, maka di situlah wajah Allah. Al-Baqarah ayat 115. Diriwayatkan oleh Tirmizi dan beliau mendhaif ini. Okey, perlukan untuk ulang. Di dalam mazhab Imam Syafi'i, ikut keadaan dia. Kalau dia buat ijtihad sebelum dia mula dengan solat, so maknanya solat dia adalah sah. Kecuali kalau di dalam solat, di dalam solat ada satu orang yang bagi tahu dia. So dia kena berhentikan solat. Dia dah bagi salam, okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu orang dia bagi tahu dia, ni bukan ke arah kiblat. Okey, tak payah ulang. Walaupun dia masih di dalam waktu. Okey, satu. Macam mana kalau badan dia ada najis, benda yang najis? Okey, nanti ada satu hadis yang berkaitan dengan dia. Okey. Okey, macam mana kalau aurat dia tertutup, terbuka? Kalau macam tu ada lagi satu hadis. Okey, sebenarnya kita ada 3 benda yang berkait dengan boleh kata emergency yang dia akan berlaku kepada kita di dalam solat. Okey. So ni yang pertama, dia kata arah kiblat. Arah kiblat kalau sebelum mula salat tak buat ijtihad, so nanti salat batal. Walaupun dia macam mana? Walaupun dia dah tahu atau tak tahu. Dia dah tahu atau tidak tahu, dia kena ulang salat walaupun selepas 10 tahun. Sebab dia tak buat ijtihad. Okey. Kalau dia dah buat ijtihad, tapi ijtihad dia salah. Okey, ni tengok. Ada dua keadaan. Kalau ada satu orang bagi tahu dia di dalam solat atau habiskan solat. Kalau di dalam solat, kena berhenti. Apa dalilnya? Dalilnya masa yang satu sahabat dia pergi ke Quba. Dia solat dengan Rasulullah, sama dengan Rasulullah. Masa yang dia habis solat, dia pergi dekat Quba. Dekat sana, dia nampak orang yang dia solat ke arah utara, ke Baitul Maqdis. Dan dia bagi tahu mereka di dalam solat, sebenarnya Rasulullah dia solat kepada Mekah. So mereka tukar. Okey, ya. So di dalam salat dia mesti ditukarkan salat. Okey. Kalau dah habiskan salat tak payah. So kita akan ikut hadis yang ada di sini. Okey. Ada lagi satu keadaan, macam mana kalau dia bagi tahu dia salat macam kamu dah dengan arah yang salah. Dan dia sambung. Dia buat satu rukun, 2 rukun, rukuk, bangun daripada rukuk, pergi ke sujud. Okey, so macam mana hukum dia dekat sekarang? Okey, kalau dia sambung dengan yang salah, maknanya solat dia batal. Kalau dia dah pasti selepas solat dia adalah solat dia atau arah dia salah. Macam tu. So tengok, kita akan bagi hukum. Kalau mazhab Imam Syafi'i, dia akan tengok pada details dia. Macam mana? Mula dengan ijtihad atau tidak? Di dalam solat dia bersambung atau dia berhenti? Dia penting. Tapi yang paling penting di sini, sebelum mula salat, kena memastikan arah kiblat. Nah. Okey, hadis yang seterusnya, qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma baina al-masyriq wal maghrib qiblah, rawahu at-Tirmidzi wa qawwahu al-Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, apa yang ada di antara timur dan barat adalah kiblat, diriwayatkan oleh Tirmizi dan dikuatkan oleh Al-Bukhari. Arah kiblat kepada orang yang dia duduk dekat barat, dekat timur. Tapi kalau dia duduk dekat barat, maknanya dia akan jadi timur. Ya. Itu. So maknanya Al-Imam, saya lupa. Allahu Akbar. Ada satu imam daripada imam-imam kita, dia kata, ma baina al-masyriqi wal maghribi qiblatun li ahli al-masyriq. Kepada ahli-ahli yang mereka duduk dekat mana? Dekat timur.
kalau duduk dekat utara atau selatan, dia dah tukar. Qiblatun li ahli al-masyriq. Dia tambah dua perkataan. Li ahli al-masyriq. Untuk menjelaskan apa maksud dia. Okey, ni kita akan faham benda ni. Benda yang kedua, kita kena menunjuk ke arah kiblat. Okey. Menunjuk ke arah kiblat untuk arah dia sahaja, bukan zat dia. So, kalau kita macam tak betul-betul ke arah kiblat, kita macam sengit sikit, tak ada masalah. Kalau sengit ke kanan sikit atau ke kiri sikit, boleh, tak ada masalah. At least kita ke arah yang sama. Tapi kalau dia tukar macam terbalik atau ke kanan atau ke kiri, itu macam boleh kata bukan arah kiblat. Ya. Jadi Ustaz, kita tak perlu takalluf berlebih-lebihan sangat. Maksudnya kan? Sebab zaman Rasulullah dia safnya, adakah dia melengkung seperti sekarang? Betul. Sebab dikatakan yang melengkung tapi kalau satu orang yang dia dekat Al-Masjidul Haram, itu yang kita kata mesti menuju kepada Kaabah betul-betul. So dia dah jadi kecil. So dia kena. Okey, ini orang yang ada di dalam Al-Masjidul Haram. Kalau satu orang di luar Al-Masjidul Haram, dekat macam hotel, kita akan suruh dia akan menuju kepada Al-Masjidul Haram sahaja. Okey, cukup. Tak payah untuk Kaabah betul-betul. Okey. Kalau sesiapa yang dia macam dekat akhir Makkah, kita akan suruh dia menuju kepada section yang ada Al-Kaabah. Sesiapa yang di luar Makkah, kita suruh dia ke Mekah sahaja. Macam tu. Kalau dia dah besar, dia dah besar. Arah kiblat dia jadi besar. Tapi kalau dia dah kecil, maknanya dia mesti kepada zat dia, zat Al-Kaabah. Nah. Hadis yang seterusnya, qala an Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu qala رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به متفق عليه. زاد البخاري يومئ برأسه ولم يكن يصنعه في المكتوبة. ولأبي داود من حديث أنس قال كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه وإسناده حسن. Dari Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku melihat Rasulullah SAW solat di atas haiwan tunggangannya, menghadap ke mana pun haiwan tunggangan tersebut menghadap. Muttafaq alaih. Al-Bukhari menambahkan, beliau memberi isyarat dengan kepalanya dan beliau tidak pernah melakukan hal itu pada solat fardu. Dalam riwayat Abu Daud dari hadis Anas, apabila beliau berpergian lalu ingin melaksanakan solat sunnah, beliau mengarahkan untanya ke arah kiblat lalu beliau bertakbir. Kemudian solat menghadap ke arah mana pun kenderaannya menghadap. Sanadnya hasan. Ya. Okey. Macam mana kita nak buat ni? Okey, yang pertama, untuk sunnah bukan untuk fardu. Dah faham. Yang kedua, masa yang kita nak mula salat sunnah itu, dekat takbiratul ihram sahaja mesti menunjuk ke arah kiblat. Okey. Dan yang seterusnya, rukuk dan sujud tak ada masalah. Dan salam tak ada masalah sampai habiskan solat. Okey. Tapi dekat takbiratul ihram mesti. So maknanya kalau kita nak kereta, kita nak naik kereta contoh. Okey. Kalau kereta dia nak pergi dekat mana? Kalau kita daripada Kuala Lumpur nak pergi ke Kuantan. So kiblat dia di belakang kita. Kalau kita pergi Kuala Lumpur dia depan, betul? Betul. Okey. So sekarang kalau kita nak bertolak daripada Kuantan, okey, kita buat takbiratul ihram, naik kenderaan dan sambung, boleh baca Quran, buat sujud, rukuk dan sujud apa semua. Kan bergerakkan kepala sahaja. Tak payah buat rukuk dan sujud yang betul-betul rukuk dan sujud. Okey. Tapi kita cuba untuk rukuk sikit, untuk sujud lagi ke bawah. Okey. Okey, ini yang ketiga. Yang keempat, kalau kenderaan itu berhenti, okey, dan dia menunjuk ke arah kiblat, boleh salat, tak ada masalah. Di dalam kereta,
So maknanya sesiapa yang dia dapat masalah dengan tak ada surau, dah waktu dia akan habis nak keluar apa semua, dan kita dengan keadaan musafir, okey, berhentikan kereta sebelah jalan, okey. Kalau arah kiblat ke belakang, kanan, kiri, mana-mana, kita duduk di atas kursi itu saja. Okey, dan kita buat salat. Al-Imam Syafi'i dia dibenarkan untuk buat solat fardu dengan satu syarat, kenderaan tak bergerak. Okey, kenderaan itu. Okey, ini yang ketiga. Okey, yang keempat dan yang terakhir untuk ini, hal di sini untuk musafir sahaja. Musafir sahaja. Tapi kalau di dalam di dalam bandar, di dalam masa yang kita mukim, tak boleh buat salat macam tu. Walaupun salat sunat, tak boleh. Dia kena mengerjakan salat rukuk dan sujud, dia pergi ke bawah dan letak dahi di atas lantai. Kalau dia mukim. Nah. Ustaz, kalau kes dia jadi penumpang, kalau dia driver boleh juga? Maksudnya dia memandu? Apa beza? Contohnya kalau dia memandu kan dia pergi tol tengah solat dia kena buka, dia kena... Boleh tak masalah. Tapi dia tak boleh bercakap. Okay. Macam pergi dekat tol, dia bagi sahaja, dia ambil sahaja dan dia sambung bacaan Quran apa semua. Okey. So mana dia akan membuatkan di dalam solat keadaan dia macam solat yang biasa sama dengan solat. So tak boleh bercakap dengan orang yang sebelah, tak boleh dengar kepada macam solat kita. Kita akan buat sebab ada takbiratul ihram, betul? Takbiratul ihram dia mana dia menghormatikan solat. Dia dah masuk dengan keadaan yang ihram boleh kata. Tahu benda-benda yang muharram kepada dia tak boleh. Tak boleh bercakap, tak boleh bersembang. Solat ni dikira dia diterima dan dia tak perlu mengulang balik lah. Tak payah. Tapi sunat, solat sunnah. Dan ni pun bukan kira solat hormat waktu, Ustaz. Ada sebahagian pandangan solat hormat waktu, maksudnya ada sebahagian orang kata dia melakukan solat hormat waktu. Yang hormat waktu itu kalau dia dengan keadaan macam tak boleh langsung menunjuk ke arah kiblat, dia buat ijtihad tak dapat macam mana kiblat, atau dia naik kapal terbang, kereta dia bergerak, macam tu. So dia akan mengerjakan solat untuk hormat waktu dan lepas tu dia akan ulang. Kenapa keadaan macam tu? Sebab kita tak nak solat dia akan jadi qada. Solat dia akan jadi ada sahaja. Tapi waktu beza. Apabila dia dah buat solat dengan hormat waktu, so tak ada menghisab daripada Allah SWT. Tapi kalau dia tak membuatkan dia dekat waktu itu dan dia nak qada dia, ni di sini ada hisab. Itu beza di antara qada dan ada. Nah. Okey, hadis yang seterusnya qala wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu 'an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarata wal hammam rawahu at-Tirmidzi wa lahu 'illah. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW beliau bersabda, semua tanah adalah masjid, yakni yang boleh dijadikan sebagai tempat salat, kecuali kuburan dan tempat mandi. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan hadis ini memiliki cacat. Ya. Kalau tempat mandi maknanya tandas lagi teruk atau dia akan ikut ambil hukum yang sama. Ya. So, dua tempat yang di sini kita tak boleh mengerjakan solat. Yang pertama, kalau dekat tanah kuburan, walaupun kita salat di antara dua kuburan, tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab tanah kuburan adalah hak orang yang lain, bukan hak kita. So maknanya ulama kita mereka ada keluarkan satu kaedah. Tak boleh membina masjid dengan ardun mughtasabah. Kalau kita dipaksakan satu tanah daripada orang yang lain yang dia pemilik untuk membina masjid, kena hancurkan masjid. Tak boleh. Okey, satu. Dua. Kalau kita nak membina masjid di atas atau dekat satu tempat yang ada kuburan, so kena hancurkan masjid itu. Kena hadam. Tak boleh. Kalau ada satu masjid dan mereka memasukkan satu kuburan ke dalam, kena keluarkan kuburan itu. Kenapa? Nanti ada satu hadis.
yang kita tak boleh solat terhadap atau satu masjid yang ada kuburan. Ni Imam Ibn Hajar dia akan sebutkan hadis itu nanti insya-Allah di dalam bab ni. Ya. So maknanya kalau kita kita kena tahu di sini tanah kuburan, so tak boleh solat langsung kecuali satu solat sahaja, solat jenazah boleh dibenarkan. Sebab solat jenazah tak ada rukuk, tak ada sujud. Satu. Dua, dia kita ada kebenaran untuk membuatkan solat sebab ada satu orang maut. Tapi kalau satu orang maut dah dibumikan, so apa kebenaran yang kita boleh mengerjakan solat dekat sana? Tak ada. So kita tak ada hak. Ya. Dan lagi satu dia kata al-hammam. Al-hammam ni bilik mandi. Dan boleh kata untuk tandas sama juga. Okey. Ni ada satu masalah yang penting semua orang dia akan tahu. Macam mana kalau satu orang dia nak solat di atas bilik mandi atau tandas? Macam mana? So sekarang kita ada dua tingkat. Rumah dia biasanya dua tingkat. So tingkat yang dekat atas dia ada tandas dekat bawah atau bilik mandi. Tapi mungkin dekat atas dia dah bilik yang biasa. Tahu? Ya. So kalau bilik yang biasa, bilik bilik tidur atau living room apa semua, dan kita dah tahu di bawah ni dekat tingkat yang pertama, dekat tingkat bawah dia ada tandas. So kalau kita solat di atas tandas mengikuti Imam Syafi'i, dia solat kita makruh. Makruh maksudnya kita kalau tinggalkan solat dekat sana kita akan dapat pahala. Kalau kita mengerja solat dekat tempat itu, solat kita sah. Tapi kalau kita cuba menjauhi daripada dia, insya-Allah kita akan dapat pahala. Ni mazhab Imam Syafi'i. Kalau mazhab Imam Ahmad, Imam Ahmad bin Hanbal dia kata solat dia tidak sah, batal. Ya. So kita cuba. Sebab Rasulullah dia kata tak boleh. Mengikuti hadis yang di sini. Naam. Okey doktor. Ustaz, kaitan dengan makam Nabi. Makam Nabi asalnya tak bersambung dengan masjid. Hanya pada zaman Abdul Malik bin Marwan, Ustaz kan? Baru kemudian bila berlaku expansion masjid, dia termasuk sekali. Tapi sekarang pun kita tak boleh solat menghadap kiblat ke atas makam Nabi. Itu mungkin agak penjelasan kot kenapa makam Nabi tak dikeluarkan. Walaupun ada sebahagian fatwa yang tak dipersetujui sebab dia akan menyebabkan kemarahan orang lah. Itu yang pertama. Yang kedua Ustaz, berkaitan dengan solat di kuburan tadi, itu dalam kes solat jenazah bila ada kes yang khusus di mana ada seorang wanita hitam yang meninggal waktu malam, tak diberitahu kepada Nabi, kemudian Nabi solat dengan jenazah. Jadi kalau aplikasi dia sekarang, ada orang mungkin contoh dia di luar negara, dia tengah balik dalam perjalanan, kemudian ayah atau ibu dia meninggal di rumah. Jadi mereka dah uruskan semua, dah kuburkan. Jadi dia boleh terus ke kubur dan solat di kubur. Boleh Ustaz? Baik. Okey. Untuk soalan yang pertama, keadaan kuburan Rasulullah ni keadaan yang khas. Kenapa khas? Sebab sebelum Masjid Rasulullah dia akan jadi Al-Masjid An-Nabawi dia jadi besar, sebenarnya kuburan Rasulullah dekat luar masjid, bukan di dalam. Dia tebi. Okey. Tapi apabila dah ramai orang Islam dan dah membesarkan masjid Rasulullah dia termasuk di dalam Al-Masjid An-Nabawi. So di sini kita tak boleh keluarkan kuburan Rasulullah ke Al-Baqiyah. Sebab Rasulullah dia kuburan dia yang dulu. Okey, ni satu. Yang kedua, so maknanya kita akan hancurkan masjid. Tak boleh sebab kita ada raudah yang tebi kuburan Rasulullah. Itu yang keadaan yang spesial atau keadaan yang khas. So maknanya kita diperlukan untuk tinggal dia macam tu. Itu kenapa sampai sekarang mereka tak membina masjid dekat sebelah kiri pada kuburan Rasulullah. Dan untuk sebelah kanan tak ada sama juga. Kalau mereka nak membesarkan masjid, mereka akan membesar masjid ke belakang. Okey. Kalau kita membesarkan dia ke belakang, maknanya dia akan, masa yang kita nak solat, so kita akan menunjuk kepada kuburan Rasulullah. Itu ramai orang kalau kita pergi umrah, dia cuba kalau dia nak solat di belakang kuburan Rasulullah, dekat sana. Okey, macam mana? Ni Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, dia buat dengan kuburan Rasulullah, dia macam satu, apa panggil dia? Satu Pentagon structure. Pentagon dia buat dan dia letak kepala dia daripada sini. So kita tak boleh menunjuk kepada atau terhadap pada kuburan Rasulullah terus. Kita kena daripada kanan atau daripada kiri. Kalau daripada kanan atau kiri, so maknanya kita dah
sengit pada kiblat, atau kita dah pergi jauh pada kiblat, sebab kiblat ke depan. So masa yang dia nak solat macam ni atau macam ni, dia tak dapat. Itu dia. Okay, mungkin nanti kita boleh buat satu tak tahu, satu majlis berkait dengan macam mana membina kuburan Rasulullah. Ada video yang menarik animation pasal tu, nanti boleh share. Alhamdulillah. Okay. Cuma ya Ustaz, kalau ada masjid-masjid di Malaysia ada sebagainya ada kubur. Kalau masjid itu dia ada border yang spesifik, maksudnya masjid di sebelahnya kubur, kalau ada border tak ada masalah Ustaz. Boleh, tak ada masalah. Benda itu tak ada masalah. Tapi masalahnya kalau macam dekat tempat saya, dekat Syria sana, ya Allah, kuburan dia tepi kita tahu, di dalam satu bimbina. So kalau kita salat, kita akan sentuh kuburan itu. Ya, Allah. Okey, ini soalan yang pertama. Soalan yang kedua, kalau satu orang yang dia tak dapat salat jenazah, kita dibenarkan untuk 1 bulan sahaja. Lebih pada 1 bulan tak boleh. Okey, apa dalilnya? Al-Imam Al-Bukhari. Dia di dalam Sahih Bukhari dia tulis selepas hadis yang perempuan hitam itu, Rasulullah dia kata, wa kana dhalika qad madha ala dafniha shahran. 1 bulan. So selepas di dalam 1 bulan kita dibenarkan. Lebih pada 1 bulan 30 hari, so tak boleh lagi. Tak boleh. Wallahu a'lam. Okey, hadis yang seterusnya, qala an Ibn Umar radhiyallahu anhuma naha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yusalla fi 7 mawatin المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله. رواه الترمذي وضعفه. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi SAW, Nabi SAW melarang dilaksanakan salat di 7 tempat. Di tempat sampah, di tempat jagal, kuburan, di tengah jalan, kamar mandi, tempat menderumnya unta, dan di atas atap Baitullah. Mazbalah. Rawah Tirmizi. Diriwayatkan oleh Tirmizi dan beliau mendhaifkannya. Cuma ni Ustaz, Majzarah ni tempat sembelih. Tempat sembelih. Ya. Okey. Ya. Yang pertama, kalau tempat yang dia buang sampah dekat sana tak boleh. Dan yang kedua, dia kata tempat yang sembelih tak boleh. Kenapa dua tempat yang di sini? Sebab dia ada najis. Ada najis, banyak najis dekat sana. Okey, semua sampah adalah najis tak? Tapi apabila dia dah lama dah duduk dekat sana, banyak benda dia akan tukar. Okey, saya akan bagi satu contoh. Satu orang dia terbakar, ini kulit dia, dan dia ada air, tahu, di bawah kulit yang dia terbakar. Okey, dekat sana. So, tiba-tiba air itu dia keluar daripada bawah. Mungkin 1 hari, 2 hari, 3 hari. Okey, apa hukum dia yang dia keluar? Kita akan suruh dia berhidung lah. Tengok, kalau dia ada bau, maknanya dia najis. Kenapa? Walaupun dia keluar daripada benda yang tahir. Okey, sebab badan kita tahir, dia keluar daripada benda yang tahir. So, tapi lama-lama ni tukar. Qad taghayyara, dia dah tukar sebenarnya. Dan dia terjadi najis. Ni benda-benda yang kita dekat sampah, dia macam kotoran sahaja. Tapi kalau dia dah duduk lama dekat sana, lama-lama dia tukar dan dia jadi najis. Macam apa lagi? Banyak contoh sebenarnya. Kalau kita minum anggur. Minum anggur, mula-mula, dia macam minum yang biasa. Kita boleh minum, tak ada masalah. Tapi kalau tinggalkan dia lama, dia akan tertukar. Dan dia akan jadi khamar. So, dia tak boleh. Dia jadi najis. Okay. So, dua yang pertama. Dan yang kedua, sebab apa? Sebab tempat ada najis. Okay. Yang ketiga dan yang keempat, al-maqbarah, tanah kuburan, dan tempat jalan. Okay. Kalau semua jalan, tak boleh solat dekat sana. Kenapa? Sebab ni hak orang yang lain, bukan hak kita. So, kalau kita dekat satu jalan yang kosong, tak ada sesiapa yang dia datang dekat sana, dan kita dah pasti kita nak salat macam 5 minit dan tak ada di dalam 5 minit, tak ada satu orang dia akan lalu dari sana, boleh salat, tak ada masalah. Tahu? Ya. So, maknanya 2 tempat yang di sini untuk hak orang lain. Okey, ni 2, 3 dan 4. Okey, 5 dan 6. Kenapa tak boleh salat dekat tempat bilik mandi atau tandas dan tempat yang ada unta? Tempat duduk unta. Okey, dia kata 2 tempat ni
tempat syaitan. Dia akan duduk dekat sana. So kita tak mengerjakan solat dekat tempat yang ada syaitan. Jangan kacau mereka lah. So tinggalkan mereka dekat sana. Okey. Yang terakhir sekali, kalau fauqa dhahri baitillah, ialah Al-Kaabah. So kalau satu orang dia nak solat di atas, okey, yang dia naik dekat atas dan dia dekat roof, dia nak solat dekat sana. Apa hukum solat dia? Okey, mengikuti mazhab Imam Syafi'i, solat dia sah tapi makruh dengan karaha. Lebih baik kalau dia tak solat dekat sana. Okey, kenapa kita tak boleh solat di atas Kaabah? Ada beberapa reason. Satu ulama dia kata sebab dia tak menunjuk kepada arah kiblat. Dia tak menunjuk. Dia akan macam mana? Kalau dia dekat atas, dia akan tengok ke mana? Dia tak tahu macam mana. Okey. Imam Syafi'i dia kata mungkin dia akan jatuh. Mungkin dia macam khusyuk sangat, lepas tu dia jatuh. Wallahu a'lam. Okey, hadis yang seterusnya, qala wa an Abi Marthad ibn al-Ghanawi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tusallu ila al-qubur wa la tajlisu 'alayha, rawahu Muslim. Dari Abu Marthad al-Ghanawi radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian salat menghadap kuburan dan jangan pula duduk di atasnya. Diriwayatkan oleh Muslim. La di sini ala tahrim. So maknanya haram, tak boleh. Tadi masa yang kita dapat la itu ala tanzih. Okey, tapi di sini haram langsung, tak boleh. Salat kalau kita menunjuk kepada satu kuburan di depan kita, betul-betul kita solat, tak boleh. Walaupun niat kita ni kerana Allah SWT, tak boleh. Ya. Dan lagi satu, kalau dia duduk di atas kuburan. Sebab ada satu hadis, Rasulullah bersabda, la an yajlisa ahadukum ala jamratin fatahriqa thiyabahu hatta takhlusa ila jildihi khairun lahu min an yajlisa ala al-qabr. Okey? Yang bermaksud, kalau satu orang dia duduk di atas satu arang yang dah bakar, dan itu dia akan bakarkan pakaian dia sampai dia akan dah sampai kepada kulit dia, lebih baik kalau dia duduk di atas kuburan. Ini satu hadis. So maknanya daripada hadis itu kita akan bagi satu hukum, haram duduk di atas di atas kuburan. Wallahu a'lam. Ustaz, kuburan di sini bermaksud betul-betul di atas kuburan. Kalau ada sebagian kuburan sekarang dia ada bangku kecil di tepi. Sebab ada setengah orang pergi kubur baca Quran dan sebagainya. Jadi dia kan ada bangku kecil, ada yang duduk di bangku. Jadi macam adakah termasuk sekali? Sebab ada yang faham tak boleh duduk langsung, pergi kubur kena berdiri. Ada sebagian riwayat kata buka selipar kan. Jadi macam mana Ustaz yang fahami, adakah kita faham di sini jangan duduk langsung lebih selamat, ataupun kalau duduk sebab lengkung kaki dan sebagainya boleh duduk di tepi, jangan duduk di atas, benar-benar atas kuburan. Sebab ada setengah kubur dia ada binaan, ada setengah orang duduk atas binaan, itu memang tak boleh Ustaz. Wallahu a'lam, saya tak tahu. Ya, jazakallah. Okey, hadis yang seterusnya, qala wa an Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه أذى أو قذرا فليمسحه وليصلي فيهما. أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau bersabda, Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang dari kalian datang ke masjid, maka hendaklah dia memperhatikan jika dia melihat najis atau kotoran pada sandalnya, maka hendaklah dia menggosoknya dan solat dengan memakainya. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Ni yang kita panggil dia apa? Ijtihad. Kena memastikan tak bawa satu najis di atas pakaian dia atau di atas kasut dia. Dia kena pasti. Kalau ada satu najis yang disembunyi, dia macam tak tahu. Tak ada bau, tak ada warna, tak ada apa-apa, dia tak nampak langsung. Okey, dimaafkan, tak ada masalah. Tapi dia kena buat ijtihad dulu. نعم. حديث seterusnya, قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب. أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang dari kalian menginjak najis dengan kedua khufnya, maka alat untuk menyucikan keduanya adalah tanah. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan sahihkan oleh Ibn Hibban.
Kalau mengikuti mazhab Imam Syafi'i, tanah itu dia kena kering. Kalau dia macam lumpur, tak boleh. Kenapa? Sebab Imam Syafi'i dia kata, nanti najis itu dia akan sebar, tahu? Kita ambil lumpur itu, letak di atas najis, dia akan sebarkan untuk semua kasut. So syarat dia kena apa? Kena kering. Satu. Yang kedua, macam mana kalau selepas habis solat, dia baru sedar. Baru sedar di sini dah ada apa nama itu, dia ada najis. So diperlukan untuk ulang salat, diperlukan untuk ulang salat. So maknanya najis dan ada lagi satu untuk aurah. Kalau aurah dia dah apa ni, dia macam tak sedar ada satu tubuh contoh. Dan dia salat. Masa dia salat dia nampak tubuh ni saya baru tahu. Sebelum itu tak tahu, kena ulang salat. Walaupun selepas berapa 10 tahun. Ya, dia kena ulang. Ya. Ini kecuali yang kiblat tadi Ustaz. Ya, betul. Okey. Kalau kiblat dia kena memastikan dulu. Kalau dah pastikan salah dia tak perlu ulang lagi. Kecuali kalau dia di dalam solat. Ya, itu yang dibenarkan. Itu saja. Nah, kalau aurat ataupun untuk najis, kena ulang. Walaupun dah buat ijtihad, tahu? Walaupun dah buat ijtihad. Nah, walaupun waktu dah habis. Selepas waktu dah habis. Boleh, dia kena ulang. قال عن معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن رواه مسلم. Dari Muawiyah bin Al-Hakam radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya solat ini tidak boleh ada dalamnya ucapan manusia sedikit pun. Sesungguhnya yang boleh ada dalamnya hanyalah tasbih, takbir dan bacaan Quran. Diriwayatkan oleh Muslim. Ya, sebab dekat mula-mula Islam dibenarkan untuk bercakap dengan benda yang penting. Contohnya, satu orang dia bersin, kita boleh kata yarhamukallah di dalam salat. Okay. Lagi satu, kalau satu orang dia bagi salam kepada kita, kita boleh jawabkan salaman dia. Okay. Ni dekat mula-mula saja. So Sayyidina Muawiyah bin Al-Hakam di sini dia ikut hukum yang lama. Tapi apabila dia datang semula atau datang kali yang kedua kepada Rasulullah, dia amalkan apa ni hukum yang lama. Tapi lepas tu Rasulullah dia ajar dia kata ni hukum dah tukar sebenarnya. Kena ikut hukum yang baru, tak boleh. So kena zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sahaja. قال وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام متفق عليه واللفظ لمسلم. Dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, beliau berkata, dahulu pada masa Nabi SAW kami biasa berkata-kata ketika solat, di mana salah seorang dari kami biasa membicarakan keperluannya kepada temannya hinggalah turunlah ayat yang bermaksud peliharalah semua solat dan salat wusta dan berdirilah kepada Allah dalam keadaan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238. Maka kami diperintahkan untuk diam dan dilarang berbicara ketika solat. Muttafaq alaih, lafaznya milik Muslim. So maknanya hadis ini dia menjelaskan kepada kita dua hukum. Macam mana dekat mula-mula dan yang terakhir. Okay. So sekarang daripada hadis yang di sini kita dah ada satu kaedah. Kaedah itu dia kata apa yang Rasulullah amalikan dia dekat akhir umur dia yang al-nasikh untuk semua hukum-hukum yang dekat mula-mula. So tengok. Ulama kita mereka buat satu senarai, tahu? Satu senarai nama-nama sahabat yang dia masuk Islam dekat tahun yang terakhir daripada zaman Rasulullah. Macam Sayyidina Jarir bin Abdullah al-Bajali. Semua hadis-hadis melalui Sayyidina Jarir bin Abdullah al-Bajali adalah nasikh untuk semua hukum yang sebelum. Kenapa? Sebab dia masuk Islam dekat tahun yang terakhir atau boleh kata 6 bulan yang terakhir daripada umur Rasulullah. Ya. So kita akan ikut mana yang terakhir. Hadis yang seterusnya qala wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam التسبيح للرجال والتصفيق للنساء متفق عليه زاد مسلم في الصلاة. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, tasbih itu untuk lelaki dan bertepuk tangan untuk perempuan. Muttafaq alaih, Muslim menambahkan dalam salat.
Okey, at-tasbih maksudnya subhanallah. Dia akan sebutkan subhanallah. Okey, kenapa subhanallah dia spesifikkan? Sebab di dalam solat kita jaharkan dengan Allahu Akbar. So kalau kita kata Allahu Akbar, macam orang lain dia tak faham. Satu. Dua, ni at-tasbih adalah 3 keadaan atau at-tasfiq, tak ada masalah, yang tepuk tangan. Okey, dia 3 keadaan atau 3 jenis. Jenis yang pertama, kalau mungkin dia kata wajib di atas kita untuk tasbih. Contohnya, kalau kita nampak satu budak kecil dia nak jatuh, so kita akan kata subhanallah. So ibu dia akan sedar dan dia akan datang ambil budak kecil itu. Satu. Lagi satu, wajib di atas kita, kalau mengikuti mazhab Imam Syafi'i, wajib di atas kita untuk berhentikan solat kalau kita dah confirm 100% satu orang dia akan mati. Kalau dia jatuh, dia akan mati. Mesti. Dan kalau kita tak berhentikan solat, kita berdosa. Satu. Keadaan yang kedua, mandub. Mandub maksudnya kalau kita nak membetulkan kepada satu imam. Okey, imam bersalah, kita nak membetulkan kepada dia. Okey, itu bukan wajib. Kenapa? Sebab kalau dia dah habiskan solat, kita boleh bercakap dengan dia. Okey, sebenarnya dah tambah atau dah kurang, dah tak ada, apa semua, kita akan bagi tahu. Yang ketiga, mubah. Mubah itu macam kalau imam dia bersilap dengan bacaan Quran. Kalau dia baca dan dia silap dengan bacaan dengan tak tukar makna, tahu? Dia baca satu ayat tapi makna ayat itu tak tukar. So tak payah membetulkan kepada dia. Sambunglah. Kita takut kalau membetulkan kepada dia, dia akan lagi bersalah. So tak apa, tinggalkan dia. Tapi kalau makna dia beza atau dia tukar makna macam siratal ladzina an'amtu alaihim, kita akan membetulkan kepada dia. An'amta alaihim. Dan lepas tu dia baca semula, dia kata an'amtu. Membetulkan kali yang kedua. Kalau dia masih an'amtu, kali yang ketiga, kalau dia tak ikut kita, tinggalkan solat. Ya, so dia dah tukar makna, tak boleh terima. Ya. Ni untuk keadaan yang macam mana. Okey, yang terakhir sekali di sini, macam mana perempuan dia akan tepuk tangan. Okey, tepuk tangan, kalau ni ulama kita, mereka ajar kita, dia kata 2 tangan daripada kanan, dia akan tepuk di atas kanan kiri. Macam tu. So bukan yang dia akan 2, dia macam tu, bukan. Ya, wallahu a'lam. Okey, hadis yang seterusnya, qala wa an Mutarrif bin Abdullah bin Syikhiri an abihi qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa fi sadrihi azizun ka azizil mirjali min al-buka. Akhrajahu al-khamsatu illa ibn Majah wa sahahahu Ibn Hibban. Dari Mutarrif bin Abdullah bin Syikhir, dari bapaknya radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya melihat Rasulullah SAW sedang solat dan di dalam dada beliau terdengar suara golakan seperti golakan air mendidih dalam periuk kerana menangis. Diriwayatkan oleh imam yang 5 kecuali Ibnu Majah dan sahihkan oleh Ibn Hibban. So maknanya suara itu yang golakan air dibenarkan. Dan dia ada sebab sebenarnya. Macam dia khusyuk atau takut pada Allah SWT. Lagi satu, kalau satu orang dia sebutkan macam tu, huruf nun yang panjang itu, so dibenarkan kalau sebabnya khusyuk atau takut pada Allah SWT. Okay? Walaupun ada satu mazhab dia kata kalau dia keluarkan 2 huruf, salat batal. Tapi tak, mazhab Imam Syafi'i dia benarkan walaupun 2 huruf, macam so kita ada nun dan alif, tak ada masalah, boleh. Wallahu a'lam. قال وعن علي رضي الله عنه قال كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان فكنت إذا أتيته وهو يصلي تنحنح لي رواه النسائي وابن ماجه. Dari Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya mempunyai 2 waktu untuk menghadap kepada Rasulullah SAW, lalu apabila saya mendatangi beliau, sementara beliau sedang solat, beliau berdehem kepadaku. Riwayatkan oleh Nasa'i dan Ibnu Majah. Berdehem itu dibenarkan, tak ada masalah. Walaupun mungkin kita akan dengar 2 huruf, tak ada masalah. Okey. Sebelum kita akan sambung hadis yang seterusnya, saya nak bagi tahu satu benda.
Semua benda-benda yang disebutkan dia, tasbih atau zikir atau macam di dalam salat kita baca satu ayat yang maksud kita nak bagi tahu orang yang lain. Macam buku dia nak jatuh, kita akan kata, Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Dia faham, oh nak ambil buku, tak jatuh semua. Okay? Semua benda itu yang membetulkan kita kena maksud kita dua benda. Yang pertama, berzikir untuk salat, macam subhanallah, berzikir dalam masa yang sama nak bagi tahu. Tapi kalau kita berniat nak bagi tahu sahaja, salat batal. Ya. So kita ada dua. Kena gabung di antara dua niat. نعم حديث سترسني قال وعن ابن عمر رضي الله عنه قال قلت لبلال كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليه وهو يصلي قال يقول هكذا وبسط كفه أخرجه أبو داود والترمذي وصححه. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya bertanya kepada Bilal, bagaimana kamu melihat Nabi SAW menjawab salam mereka ketika mereka mengucapkan salam kepada beliau pada saat beliau sedang salat. Beliau menjawab, beliau meletakkan begini dan dia membentangkan telapak tangannya. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi dan beliau mensahihkannya. Ya, kalau mengikuti mazhab Imam Syafi'i, dia tak jawabkan salaman mereka. Dia tunggu sampai salam, selepas dia bagi salam, dia akan kata wa'alaikumussalam. So dia tak payah angkat tangan dan dia jawab salaman mereka. Wallahu a'lam. Hadis yang sebelum terakhir untuk majlis kita hari ini, qala wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها متفق عليه ولمسلم وهو يؤم الناس في المسجد. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah SAW pernah solat sambil mendukung Umamah binti Zainab. Apabila beliau bersujud, beliau meletakkannya dan apabila beliau bangun berdiri, beliau mengendongkannya kembali. Muttafaq alaih dari riwayat Muslim, dan saat itu beliau mengimami orang-orang di masjid. So maknanya kita dibenarkan untuk pegang satu budak kecil walaupun tak ada berhajat. Boleh. Untuk orang yang imam, boleh. Makmum, boleh. Untuk orang yang dia salat sendiri, boleh. Semua keadaan, tak ada masalah. Dengan satu syarat sahaja. Budak itu tidak ada najis. Ya. Kalau dia ada najis, kita akan dibenarkan untuk ibu sahaja. Kalau untuk ayahnya, tak boleh. Tak boleh. Ya, wallahu a'lam. Okey, hadis yang terakhir untuk majlis kita hari ini, qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uqtulu al-aswadain fi as-salati al-hayyata wal-aqrab akhrajahu al-arba'atu wa sahahahu Ibn Hibban. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, bunuhlah dua binatang hitam, yakni sekalipun di saat salat, iaitu ular dan kalajengking. Diriwayatkan oleh Imam yang empat dan disahihkan oleh Ibn Hibban. Okey, penitam itu bukan yang penitam sahaja yang berwarna hitam, tak. Semua jenis-jenis ular atau apa lagi, al-aqrab, macam mana? Kalajengking, akrab. Ya, dua-dua jenis ni dan semua warna dia. Tapi kenapa Rasulullah dia namakan dia al-aswad? Sebab yang yang kebanyakan daripada jenis-jenis dua ni adalah berwarna hitam. Itu kenapa itu panggil dia min babit taghlib, apa yang kebanyakan. Wallahu alam. So kita dibenarkan untuk bunuh mereka walaupun diperlukan untuk banyak berlakuan. Bukul sini, bukul sana, depan, belakang, apa semua, kita kalau bergerak banyak boleh, tak ada masalah. Ya. Okey, doktor, macam mana? Okey, tadi bila ada orang bagi salam, kan, kita ada sebagian waktu kita angkat tangan ataupun kita tak menjawab, tunggu lepas solat, ataupun kita bertujuan nak menyelamatkan orang atau menegur imam. Tapi dalam perbuatan, contoh kita tengah solat, orang nak masuk bilik, pintu berkunci. So ada sebab boleh kita bukakan pintu? Sebab saya ingat saya macam ada riwayat, pernah ada riwayat dibukakan pintu atau dibuat sesuatu untuk memudahkan orang. Contoh kita menghalang laluan, kita boleh bergerak, tak ada masalah Ustaz kan. Tapi macam contoh perbuatan yang, sebab ada kata tak boleh gerak lebih 3 kali secara continuous. Macam mana Ustaz? Okey, selalu kita akan tengok kepada keadaan dia. Okey, tentang salaman itu. Kalau kita tahu orang ni dia macam orang jahil, tak ada ilmu,
Dan kalau kita tak jawabkan salaman dia, mungkin dia akan terasa hati di dalam hati dia. Tak apa, kita boleh angkat tangan. Boleh, tak ada masalah. Ataupun kita pergi dekat satu tempat yang ada ramai orang macam boleh kata orang kafir apa semua, dan dia tak tahu kita di dalam solat. Boleh angkat tangan. Tengok macam mana keadaan dia. Ni benda sama juga. Kalau kita tahu orang ini, mungkin kalau kita tak buka kepada dia, mungkin dia akan balik. Tapi kita diperlukan untuk jumpa dia. Boleh buka. Tapi kalau kita tahu orang ini boleh tunggu. Okey, mana ni tak payah kita bergerak. Ataupun boleh kita bergerak lebih pada 3 langkah. Bukan 3, 2. 1. 1 langkah sahaja. 1 kita pergi dan ambil lagi 1 kaki. Ni 1 langkah, 1 langkah. So kalau kita 1 langkah, subhanallah. 1 langkah, subhanallah. Dengan zikir subhanallah, sampai binti itu boleh, tak ada masalah. Walaupun lebih pada 3 langkah. Boleh. Tapi di sini kena ada sebab. Macam orang itu diperlukan. Macam di sini, tengok ular itu. Kalau ular dia fight kita, mana dia akan berdiri? Kita akan pukul walaupun diperlukan banyak air. So ikut keadaan dia. Wallahu a'lam. Okey, itu sahaja untuk kelas kita hari ini. Jazakumullah khairan Doktor. Barakallahu fikum. InsyaAllah kita akan jumpa minggu depan biidznillah ta'ala. Subhanakallah wa hamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asri insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah.